Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah dirahmati Allah, secara tergesa-gesa lah, sebab saya pun baru dapat panggilan pagi tadi daripada Cikgu Nasir untuk menggantikan Ustaz Syamsuddin yang keuzuran pagi ni tak boleh mari sebab dia demam. Dan saya pun dah baca dah iklan berhubung dengan pengisian kuliah di Dewan Paksi ni untuk bulan puasa, itu berhubung dengan tafsir maudu'i, iaitu tajuk-tajuk yang dipilih untuk kita bincangkan dari sudut apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita dalam tajuk tu. Dan untuk minggu ni lah tajuk yang dipilih berhubung dengan ilmu. Satu tajuk yang sangat menarik sebab kita sendiri dalam majlis ilmu. Banyaklah ayat-ayat yang kita boleh cari berhubung dengan Allah Ta'ala cerita tentang ilmu itu sendiri, kepentingan ilmu, apa sifat-sifat dia, kemuliaan kita apabila kita dapat menambahkan ilmu dan beramal dengan ilmu. Perbincangan tentang tafsir maudhu' ini sudah masyhur dalam kalangan ilmuwan, ahli ulama. Antaranya sebuah buku yang ditulis oleh almarhum Dr. Yusuf Qardawi, iaitu Al-Aqlu wal-Ilmu fil Quranil Karim, perbincangan tentang peranan akal dan ilmu dalam Quran. Ini termasuk buku yang dia tulis tentang minat tafsir al-mawdu'i lil Quranil Karim. Tafsir mawdu'i dalam Quran, dia pilih tajuk sebutan kita ni tentang apa itu akal, apa itu ilmu, dan kaitan antara akal dengan ilmu. Baik. Allah Ta'ala bagi keistimewaan kepada kita manusia seawal diciptakan Nabi Adam, itu ilmu. Malaikat ada ilmu, tetapi Allah Ta'ala tidak beri kepada mereka ilmu sebagaimana dia berikan kepada manusia. Malaikat memang ada akal, kita tahu. Tetapi Allah Ta'ala tidak mengajar kepada malaikat apa yang dia ajar kepada manusia. Manusia sebagai satu makhluk yang ada dua elemen, sifat kebinatangan ada, sifat kemalaikatan ada. Dua-dua ada. Iaitu sifat malaikat, sifat dalam diri kita ni ada roh, ada akal. Dan sifat itu tidak akan sempurna kalau semata-mata hidup dengan berpandukan akal. Banyak urusan-urusan yang berkaitan dengan kerohanian, soal spiritual, akal tidak mampu untuk menembusinya, untuk jauh tak boleh. Maka berhajat kepada ilmu. Dan ilmu itu adalah ilmu wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul yang diutuskan secara khusus. Kalau manusia nak berpandukan kepada akal untuk mencari sesuatu jawapan dalam persoalan kehidupan, itu dipanggil ulum muktasabah. Ilmu yang manusia usahakan untuk cari, manusia buat research, buat kaji selidik, dan setelah dibuat banyak kajian, maka jumpalah jawapan. Maka jawapan itulah dijadikan suatu, dipanggil an-nazrah al-ilmiyah, suatu pandangan ilmu yang kita sebut sebagai teori. Itulah yang membezakan antara ilmu wahyu dengan ilmu sains. Ilmu wahyu ni dia mari secara package yang lengkap daripada Allah. Kita terima, ikut, amal, tak perlu persoal. Tetapi ilmu sains dia mari dalam bentuk manusia
cari, buat kajian, buat penyelidikan. Bila dah berjaya atas research yang dibuat, maka keluarlah teorinya begini-begini. Sebab tu dari segi bahasa Arab, sains juga disebut ilm. Kalau orang ngaji sekolah, ni kelah aliran, kelah faslun adabi, kelah aliran sastra berkenaan dengan bahasa. Tapi kalau ngaji kelah aliran sains tulen, 3 4 3 5 dipanggil faslun ilmi, dikaitkan dengan ilmu, sebab ilmu yang muktasabah, yang manusia cari dengan cara diusahakan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya antara ilmu wahyu dengan ilmu sains ni, sebelum kita pergi perbincangan tentang ilmu secara khusus, ilmu syariat dan sebagainya, ilmu sains dengan ilmu wahyu dalam banyak keadaan tidak bercanggah. Di akhir buku ni pun ada Dr. Yusuf Qaradawi menulis tentang al-i'jaz al-ilmi fil Quran, kemukjizatan ilmu yang ada dalam Quran merujuk kepada kemukjizatan fakta saintifik dalam Quran. Bagi anak-anak kita yang mengaji sekolah Arab, sekolah I, kalau aliran sains tulen, adalah beberapa sekolah tertentu yang ada aliran sains tulen, di Ma'had Muhammadi lelaki, Ma'had Muhammadi perempuan, di Ma'had Tahfiz Sains. Masuk form 4, form 5, 3, 4, 5 ada orang belajar subjek sains tulen, bio, fizik, kimia. Termasuklah tafsirnya tafsir ilmi, ijaz ilmi. Dia tak ngaji tafsir sepas-sekala. Maka dalam tu dia ada tafsir maudhu'i, dipilih ayat-ayat tertentu untuk dibincangkan dari sudut kajian saintifik tak bercanggah dengan fakta dalam Quran. Contohnya kalau saya duk mengajar banyak tahun dah, baru ya subjek dia baru 4 tahun baru. Baru 4 tahun ni masuk tahun yang kelima baru 2023. Antaranya kita bincang tentang ayat. Jadi bila sebut sains ni, dia tidak kata khusus kepada ayat berhubung dengan ilmu dalam ibadat khusus. Sebab ibadat khusus, walaupun para ulama cuba korek cari apa hikmahnya, tapi walaupun kita tak tahu hikmahnya, tugas kita adalah ikut je perintah Allah. Allah Ta'ala suruh salat, waktu kita salat. Wajib puasa Ramadan, kita puasa. Tapi apakah hikmah saintifik yang kita tahu, setakat yang kita tahu? Hak kita tak tahu, kita kena buat juga. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Hak tahu, tahulah. Hak tak tahu, tak tahu. Tapi buat, tetap buat. Baik, antaranya, kalau di sekolah, antara subjek, sebenarnya subjek ni dia mari daripada satu buku yang ditulis oleh seorang ilmuwan di Tanah Arab, diterbitkan oleh Rabitah Al-Alam Al-Islami, buku tentang Al-I'jaz Al-Ilmi fil Quran, kemujizatan ilmu yang ada dalam Quran, khususnya fakta-fakta saintifik. Apabila dia bawa ayat-ayat tu dalam surah surah An-Naba, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Tidakkah kami jadikan bumi ini sifatnya mihada, terbentang luas, mafrusyah. Bukit bukau itu sebagai autada, sebagai pasak. Pasak yang mengukuhkan binaan bumi. Pasak ni kalau kita buat bangunan yang tinggi, dia kena ada tiang konkrit jauh dari tanah. Kalau bangunan itu tinggi supaya menara KLCC, menara kembar Petronas ke, KLCC tinggi, kita tak boleh nak bayangkan jurutera buat dia punya tiang konkrit tak tahu berapa kilo jauh dari bumi. Sebab ketinggian KLCC itu dah lebih 800 meter. Jadi ahli geologi, bahasa Arab pun sebut geologi juga, mengatakan bahawasanya bila mereka kaji dulu sama Nabi masa turun ayat ni, wal jibala autada, dia orang tak ada kemampuan untuk kaji korek pada tanah, tak ada peralatan masa tu. Tapi setelah manusia semakin maju dari sudut teknologi dan boleh mengkaji struktur tanah yang berbeza sifatnya, rupa punya sifat tanah bukit dengan bawah tanah serupa dari segi dia punya sifat tanah itu serupa. Ada siri struktur tanah tu segi tak berbeza. Mana fungsi dia boleh mengukuhkan
kedudukan bumi. Dan betul apa yang Allah Ta'ala sebut. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah Ta'ala mengukuhkan kedudukan bumi dengan adanya rawasi, jibalan thawabit, bukit bukau yang kukuh. Ini ayat-ayat yang disebut sebagai ayat kauniyah. Ayat yang menceritakan tentang alam semesta, tetapi semasa dia cerita, orang tak tahu lagi. Sebab kemajuan sains teknologi belum dapat membuktikan apa yang sebenarnya dalam Quran. Jadi setelah manusia sampai satu kurun, satu zaman, dan mendapati betul yang Quran sebut, itu yang dikatakan i'jaz, sifat kemujizatan yang ada dalam Quran. Sama ada i'jaz tu pada lugawinya, pada bahasanya al-bayani, dari sudut al-i'jaz at-tashri'i, termasuklah al-i'jaz al-ghaibi. Quran boleh. Quran ceritakan apa yang telah, apa yang sedang, dan apa yang belum berlaku. Dan hak masih kekal adalah al-i'jaz al-ilmi, kemujizatan ilmu. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah. Saya ada satu artikel ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Fathullah Sa'id di Mesir berhubung dengan ahamiyah at-tafsir al-mawdu'i. Dia ada menulis tentang kepentingan tafsir mawdu'i. Jadi untuk menjadikan perbincangan kita lebih fokus, sebab saya dah kacak ni banyak benda nak ayat, takut lagi tajuk. Jadi kita cuba bicara poin-poin yang dia berikan, dan saya akan cuba syarah atas poin itu. Dia punya buku dia ni pun tak tebal mana, satu risalah yang kecil saja, 23 muka surat ya. Dia kata di antara kepentingan tafsir mawdu'i adalah untuk tashih masarid dirasat al-qa'imah, untuk membetulkan perjalanan kajian ilmu yang sudah diguna pakai. Untuk tashih, membetulkan perjalanan pengajian ilmu yang sudah diguna pakai. Contohnya dia kata untuk tashih tariqatin nazar fil Quran, untuk kita membetulkan kita punya laluan pandangnya kita punya pandangan kita, view kita terhadap Quran betul. Dia jangan timbul salah tafsiran. Sebab tu antara perkara yang dikritik oleh Dr. Yusuf Qaradawi adalah apabila kita cuba memaksa ayat-ayat Quran seperti buku sains. Sebab ijaz ilmi ni memang ulama-ulama tafsir sepakat ada dalam Quran. Tetapi tentang tafsir ilmi, dia beza antara ijaz ilmi, tafsir ilmi, ada ulama setuju, ada tak setuju. Sebab Quran asalnya bukan kitab sains, walaupun dalam Quran ada fakta saintifik. Quran adalah kitab hidayah. Allah Ta'ala turunkan kitab sebagai petunjuk untuk kita. Antara yang dikritik oleh Dr. Seftawi, bila ada orang yang cuba mentafsirkan maksud ahada asyara kaukaban di awal surah Yusuf. Bila Nabi Yusuf cerita pada ayah dia Nabi Yaqub, dia beritahu, ya abati, wahai ayahandaku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku melihat, wahai ayahandaku, sesungguhnya aku melihat 11 buah planet. Ada 11 buah planet, ahada asyara kaukaban, termasuklah matahari dan bulan. Aku melihat mereka itu sujud kepada aku. Jadi ada orang yang memaksa, dia kata, 11 buah planet. Kalau kita belajar dalam sistem solar, salah satu sistem yang ada dalam galaksi Bima Sakti, dalam Milky Way kita, ada 9 aja, dia kata. Utari, Kejora, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Neptun, sampai Pluto. Dia kata ada 9. Quran sebut 11, 2 lagi tak jumpa. Dia kata, tak betul tu, dia kata. Tak betul. Sebab ayat tu bukan nak cerita 9 buah planet, sebuah planet yang ada dalam sistem solar ni. Yang di tengah-tengah tu ada sun, ada matahari. Kemudian ada banyak planet yang mengelilingi, yang berpusing pada orbitnya. Tak, dia kata sebenarnya ahada asyara kaukaban tu merujuk kepada adik-beradik Nabi Yusuf 10 orang. Asyams tu ayah dia, matahari tu ayah dia, al-qamar, bulan tu mak dia. Jadi Nabi Yaqub bila faham ni mimpi Nabi Yusuf, maka dia pun awal-awal riwayat, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik,
wahai anak endaku, mu jangan cerita mimpimu kepada adik-beradikmu yang lain. Sebab mimpi itu menjadi satu gambaran awal bahawa Yusuf akan diberikan satu kelebihan dengan makam nubuwah dan risalah. Dia akan jadi nabi, jadi rasul, dan sudah tentu akan menimbulkan rasa dengki dan iri hati kepada adik-beradik lain. Maka dia pesan awal lagi, jangan cerita. La taqsus ru'yaka ala ikhwati. Kalau cerita, fayakidu laka kaidan. Mereka akan buat pelbagai tipu daya untuk musnahkan kamu. Dan jangkaan Nabi Yaqub itu adalah betul, benar. Bila adik-adik dia akhirnya pakat, uqtulu Yusuf, kita bunuhlah Yusuf sendiri. Dan di akhir surah tu bila Allah Ta'ala cerita, semua jumpa semula, akhir cerita jumpa semula. Akhirnya Nabi Yusuf pun beritahu, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya, wahai ayandaku, inilah takwilan kepada mimpi yang aku pernah cerita dulu, lama dah dulu. Itu akhirnya jumpa semula, baik semula. Adik-beradik dia sebelah orang pun tunduk pada dia, mak ayah dia jumpa semula. Lepas tu Yusuf kata salah kalau orang tu dia faham. Jadi maknanya dalam sisa soalan ni ada sebelah, tak ada kena-mengena. Kalau kita tak faham, kedudukan sebenar itulah menyebabkan jadi salah. Sebab tu di sini Syekh Abdul Sattar Fatahullah Sa'id kata, kita kena tashih tariqatun nazar, membetulkan kita punya jalan untuk kita melihat kembali kepada ayat Quran itu sendiri. Baik. Kemudian dia menyebut lagi kesilapan dalam memahami perbahasan ilmu dalam Quran. Kalau berlaku kesilapan dari sudut maknanya ataupun penjelasan, sebab Quran ini gini, dia pendekatan yang paling baik dalam sesuatu tajuk yang kita nak bincangkan dalam Quran adalah kita mengambil pendekatan at-tafsiru bil ma'thur atau bil athar. Tafsir Quran dengan Quran atau Quran dengan sunnah, Quran dengan athar. Asalnya dengan riwayat-riwayat daripada sahabat dan juga golongan tabi'in. Hak tu yang terbaik. Bermandai dengan at-tafsiru bil ra'yi, tafsir dengan menggunakan pandangan seseorang. Sebenarnya di kalangan ulama, bila dia tafsir bil ra'yi pun, dia tidak terkeluar daripada manhaj ilmu. Sebab ayat Quran perlu difahami dengan kaedah bahasa Arab. Dia ada ma'ayir dan dawabit, ada kawaid, ada ketetapan, ada neraca timbangi, dan ada kaedah-kaedah yang perlu kita ikuti. Dia tidak boleh kata nak tafsir ataupun nak memberikan satu kefahaman ikut sesuka hati, tak boleh. Sebab ini melibatkan kalamullah, kitab Allah. Kalau salah, bahayalah. Jadi kena ikut kaedah ilmunya yang betul. Cuma kalau ada berlaku kesilapan dalam ulama, itu kesilapan yang tak disengajakan. Kita kena faham, para ulama bukan sengaja untuk silap, dan mereka sebenarnya tidak terbolah, orang Kelantan kata. Tidak terbolah dia cuma adalah wajhatun nazar, arah pandangan dari sudut ayat ni gini tu atas pandangan yang mereka sebut. Baik. Kesilapan yang berlaku dalam memahami Quran menyebabkan muncul, kita lihat dalam sejarah, munculnya golongan Khawarij, golongan yang ekstrim. Munculnya golongan Syiah, Mu'tazilah, Ulah As-Sufiyah, golongan yang melampau di kalangan ahli sufi. Sampai muncul firqah-firqah yang sesat seperti Qadianiyah, Al-Bahaiyah, dan juga wa ghairu dzalik minal firaq ad-dhallah, dan beberapa firqah-firqah sesat yang lain. Walaupun mereka juga mengaku merujuk kepada Quran, tetapi kefahaman Quran tu dah terpesong ataupun terbabas. Kesok kadang-kadang salah. Salah itulah kena betul. Jadi kita kena faham beberapa perkara yang menjadi prinsip bila kita berbicara tentang ilmu dalam Quran. Para ulama tafsir mengatakan ilmu dalam Quran ini dia ada 3. Ada ayat-ayat Quran yang hanya Allah Ta'ala sahaja tahu. Kita tak tahu. Kita tak tahu tentang al-huruf al-muqatta'ah fi awail as-suwar. Huruf-huruf muqatta'ah di awal surah. Alif Lam Mim, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Alif Lam Ra, sebagainya.
Kebanyakan jumhur ulama tafsir menulis Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang lebih tahu apa yang dia kendaki. Hak tu tak ada siapa dia tahu. Baik, ada sebahagian ayat Quran yang ulama tahu, orang awam tidak tahu. Ulama tahu sebab mereka memiliki ilmu-ilmu yang cukup untuk membolehkan mereka faham ayat Quran. Dan ada ayat kategori ayat Quran yang orang awam pun boleh faham dengan mudah. Sebab ianya bersifat badihi, sesuatu yang asas. Sesuatu yang asas yang boleh difahami dengan mudah, tidak perlu kepada tafsiran yang berjala-jala. Jadi dia ada kategori, ada yang kita tak tahu, ada yang ulama tahu, ada yang sebenarnya kita boleh tahu. Tapi cuma kita nak faham dengan lebih jelas, kita kena belajar. Para hadirin dirahmati Allah, pertamanya kita kena ingat, bila kita berbicara tentang ilmu dalam Quran, ilmu ni sifatnya apa dia? Sesuatu yang datang daripada Allah. Kena ingat sesuatu yang datang daripada Allah. Sebab asalnya kita ni tak tahu, tak ada ilmu kita ni. Baik, kalau masing-masing ada Quran di depan boleh buka. Pertamanya kita nak lihat ayat dalam surah An-Nahlu, muka surat 275. Muka surat 275 itu ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah dan Allah dialah yang telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Semasa kita lahir ke dunia, mak kita yang mengandungkan kita selama beberapa bulan, kita keluar asalnya kita ni tahu ke tak tahu? Jawapannya la ta'lamuna syai'an, kamu tidak mengetahui sesuatu pun. Kita berasal dari keadaan tak ada ilmu. Lalu Allah Ta'ala jadikan untuk kita waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah Ta'ala jadikan bagi kamu adanya pendengaran, ada penglihatan, ada telinga untuk kita mendengar, ada mata yang kita dapat melihat, wal af'idah, ini al-qulub, adanya hati, akal yang kita boleh berfikir. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Ulama tafsir sebut, kenapa Allah Ta'ala menyatakan 3 panca indera ni? As-sam'a, al-absar, al-afidah. Ada pendengaran, penglihatan, hati. Sebab ketiga-tiga ni, hawas ni, panca indera ni menjadi alatun litanawulil ilmi. Menjadi alat, menjadi suatu medium untuk kita mencapai ilmu. Sifat yang sama ada juga pada binatang. Binatang juga boleh mendengar, melihat. Cuma dia tak ada akal. Tapi bila saya fikir, sebenarnya binatang ni ada akal juga. Cuma akal dia tak sempurna macam kita. Cuma kita sebut secara aghlabiyah, kita kata binatang ni tidak ada akal. La aqla lahu. Sesuatu yang tidak ada akal. Tak, sebenarnya dia ada akal juga. Cuma akal dia tidak sempurna macam kita. Akal kita pun setara ni lah Allah Ta'ala bagi. Atas akal kita pun kita boleh mikir banyak perkara dah. Macam mana nak buat bangunan tinggi, macam mana nak cipta kereta, macam mana nak proses minyak mentah jadi minyak yang boleh digunakan dalam enjin kereta. Manusia boleh mikir. Dengan akal manusia boleh fikir nak buat bateri, nak buat telefon bimbit. No. Siapa benda manusia buat dengan akal? Akal kita pun tak siapa nak mikir. Ni remote control aircon apa semua guna remote control. Masa kita tekan tak nampak gelombang tu, tapi benda tu dia boleh detect tu, boleh on off. Setiap hari kita guna telefon, tekan bila tulis-tulis send message. Kita tak nampak message tu masuk dalam udara, tak tahu siapa tu. Siapa? Jadi kemajuan teknologi ini membuktikan benarnya Quran tentang ilmu wahyu, ilmu yang berkenaan dengan alam ghaib. Quran mengajar kepada kita beriman kepada ghaib. Sifat orang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Awal surah Baqarah lagi Allah Ta'ala sebut antara sifat al-muttaqin adalah beriman kepada perkara ghaib. Lepas tu baru disebut mendirikan salat dan sedekah. Beriman kepada perkara ghaib, beriman kepada Allah, malaikat, beriman adanya makhluk jin, syaitan ghaib yang tidak dapat dicapai oleh mata yang kita ada mata tapi tak boleh melihat, tak nampak malaikat, jin apa, tapi kita beriman ada. Kita yakin dengan ilmu yang sampai kepada kita ada. Buktinya banyak benda yang manusia buat
Kita percaya ada, walaupun kita tak nampak. Semua cahaya ni ada elektrik, ada dalam wayar ni. Buktinya kipas musim, aircon hidup, lampu nyala. Kalau kita toreh wayar ni, kerak dengan pisau angkuting, tubik jola wayar logam tu, kita tak berani nak pergi, nak sentuh. Sebab kita yakin sungguh-sungguh ada current, ada elektrik yang mengalir. Dan kalau sentuh, habislah kita. Keyakinan sebab dah terbukti kipas musim lampu nyala. Kenapa kita orang yang tidak beriman tidak yakin dengan kewujudan Allah, padahal ayat-ayat Allah sudah terbukti, ayat kauniyah adanya termasuk diri kita sendiri. Jadi ilmu tu asalnya daripada Allah. Itu poin yang penting kena ingat. Yang kedua, Allah Ta'ala berikan ilmu ni kepada sesiapa dia kehendaki dengan kadar yang dia kehendaki. Supaya rezeki juga. Rezeki ada orang tu boleh banyak, boleh sikit. Rezeki, makan duit apa. Ilmu pun serupa juga. Cuma skala ukuran ilmu ni, builah banyak mana di sisi Allah, ilmu tu tetap sikit. Bila orang-orang Yahudi jumpa Nabi, antara soalan ditanya Nabi tentang roh. Manusia ni hidup ni sebab ada nyawa, ada roh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Maka jawapannya, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah roh tu adalah urusan Tuhanku. Roh ni nyawa ada tubuh kita ni urusan Allah. Bila urusan Allah, suatu ilmu yang hanya ada di sisi Allah, dia tahu kita tak tahu. Jadi Nabi pun tak tahu. Dan tidaklah diberikan kepada kamu ilmu kecuali qalilan, sedikit. Sebab tu kita tak boleh nak kata orang tu alim. Mana kita rasa bila alim dia tahu semua. Tak ada orang dia tak tahu. Tapi kalau kebanyakan soalan dia boleh jawab, betul. Ni kalau soalan dalam bab hukum agama lah, dia boleh refer. Ni masalah ni rujuk pada ayat ni, hadis ni, ulama nak kata gini, itu cara-cara orang lah. Tapi ada tempat-tempat yang mungkin dia pun tak tahu. Sebab kaedah asalnya Allah Ta'ala berikan ilmu ni sikit yang sebenarnya. Hak ada dengan kita tu berbanding dengan ilmu di sisi Allah jauh lebih banyak. Dalam surah Yusuf, apabila Allah Ta'ala mengizinkan Nabi Yusuf menggunakan satu hilah untuk membolehkan adik dia Bunyamin tidak dihantar balik ke Palestin, lalu dia pun ambil Suwa' al-Malik. Suwa' al-Malik ni bekah nimbe sukate makan ni hok raja buh dalam kenderaan unta yang dinaiki oleh adik dia. Menjadi satu alasan dia kata, kalau gitu dia curi, sebenarnya Bunyamin tak curi pun. Menjadi suatu sabitan kes supaya Bunyamin tak dihantar kelik duk Mesir. Jadi Allah Ta'ala beritahu Nabi Yusuf buat begitu tu, kadzalika kidna li Yusuf ma kana liyakhudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah. Demikianlah kami buat gitu supaya Nabi Yusuf boleh buat satu helah untuk sekat Bunyamin tidak balik. Dan tidaklah dia mengambil sesuatu daripada peraturan raja di Mesir, mana dia buat benda yang sebenarnya menyalahi kaedah asal peraturan di Mesir, tak boleh buat gitu. Tapi Nabi Yusuf buat gitu kerana Allah Ta'ala menghendakinya buat begitu. Jadi dia mengetahui sesuatu yang ada hikmah, maslahah di sebaliknya orang lain tak tahu. Lepas tu dalam fiqh kalau kita ngaji ada dipanggil hukum-hukum pengecualian. Saya rasa mungkin anda dari kita yang pernah belajar dengan Ustaz Hanif, iaitu buku kaedah fiqhiyah yang dia tulis tu. Dalam kaedah fiqhiyah ni dia banyak kaedah-kaedah lain yang disebut sebagai al-qawaid al-mustasnayat, kaedah-kaedah yang dikecualikan daripada kaedah kulliyah. Jadi sama juga dalam kisah Nabi Yusuf tu dikecualikan sebab ada keizinan daripada Allah. Narfa'u darajatin man nasha', Allah Ta'ala mengangkat darjat sesiapa yang dia kehendaki, itu dengan ilmu. Maka Allah Ta'ala sebut di akhir ayat tu, wa fawqa kulli dhi ilmin alim.
di atas tiap orang yang berilmu ada lagi yang lebih alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas tiap orang yang berilmu ada lagi yang lebih tahu. Kalau kita biasa ngaji dengan ustaz tu, ustaz ni kita kata alim lah dia. Setakat yang kita tahu. Setakat yang kita tahu. Kemudian bila kita pergi tempat lain ngaji, kita tengok Allah Akbar. Ilmu orang ni banyak lagi. Maknanya dia punya penguasaan ilmu lebih luas. Bukan setakat hanya satu kitab. Kalau kutubus sunnah, bukan satu sunnah sitah, orang lain pun dia tahu. Bahkan dia boleh menguasai ilmu jarhu wa ta'dil dalam ilmu ruah itu lagi hebat. Jadi skala ilmu ni sebenarnya berbeza atas seseorang. Sebab Allah Ta'ala bagi ilmu ni tak sama. Sebab tu di kalangan ulama sendirilah kita kata, ada orang yang lebih cenderung untuk berkecimpung dalam bidang tafsir, maka disebut sebagai al-mufassirun. Bila kita sebut al-Imam Ibn Kathir, al-Imam At-Tabari, al-Imam Al-Qurtubi, yang seumpamanya lah, maka terbayang dalam fikiran kita mereka tu di kalangan ahli tafsir. Tapi bila disebut seperti, walaupun pada masa yang sama juga Ibn Kathir itu ada ahli sejarah, Al-Imam Qurtubi sendiri pun ada menulis dalam beberapa tajuk yang lain. Tapi bila disebut a'immat dari kalangan hadis al-muhaddisun, bila disebut Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi, Nasa'i, Ad-Darimi dan seumpamanya, orang nampak dah mereka ni lebih daripada bidang hadis dari sudut ilmu yang dia bukukan. Tapi bukan bermakna ilmu tu yatajazza. Yatajazza mana orang ni bila kecek bab fiqh jeda. Ilmu ni dia ada kombinasi. Itu sahaja kadang-kadang setengah orang kita ni, yalah kita pun tahu sebab kita kalau kuliah kita IPAX ini yang biasa didominasi oleh ustaz kita Maulana Ustaz Muhammad Asri, banyak kepada perbincangan ilmu hadis. Tapi sebenarnya bila kita ngaji hadis, dalam hadis tu dia kau semua dah. Bukan dia Sahih Bukhari, dia ada kitab tauhid. Dalam akidah tu ada dalam Bukhari. Kita ngaji kitab Sahih Bukhari. Dalam Bukhari tu ada kitabut taharah, kitabus salah. Mana fiqh pun ada dalam Bukhari. Jadi orang tak faham, dia kata duk ngaji hadis saja tak ngaji fiqh. Tak, sebenarnya dia ada maksud belakang dah. Sebab asal ilmu, bila kita belajar ilmu, asalnya dua je. Quran dengan sunnah tu asal. Daripada Quran sunnah itulah timbulnya cabang-cabang ilmu yang lain, yang ulama buat klasifikasi tu sebagai memudahkan untuk kita belajar. Asalnya sumbernya dua tu je. Asalnya. Jadi poin yang kedua tadi, ilmu ni sedikit, okey. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu ni sedikit. Yang pertama apa tadi? Ilmu ni daripada Allah. Saya masih ingat guru saya Syekh Muhammad Ibn Mukhtar Al-Shanqiti, seorang tokoh ulama hebat di Madinah, khususnya dalam bidang hadis dan fiqh. Seorang yang sangat tawadhu dan sering menyebut bila belajar, dia kata al-ilmu indallah. Dia syarah panjang dah ayat gini-gini bab hukum jelas dah semua. Akhirnya dia kata al-ilmu indallah. Ilmu tu hanyalah di sisi Allah. Hak kita ngaji ke apa ni, hak tu hawi kita ni sebenarnya hak dia. Sebab tu kita kalau belajar, kita dapat ilmu, satu perkara yang kita kena ingat, ilmu menjadikan kita lebih tawadhu, tunduk, bukannya menjadikan kita lebih sombong dan angkuh, tak. Tak ada sebab untuk kita bersifat angkuh besar diri, sebab ilmu tu bukan hak kita. Allah Ta'ala pinjam kita, kalau dia nak tarik balik, kita akan menjadi orang yang tak tahu apa satu. Berapa ramai orang-orang yang dulunya alim, bila sampai satu mereka umur 80-90, Allah Ta'ala tarik ilmu dia jadi tak ingat. Proses nyanyuk ni biasa berlaku. Bila sampai satu mereka umur, Allah Ta'ala beritahu likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya kamu tidak lagi mengetahui setelah kamu memiliki ilmu. Dulu kamu tahu, sekarang ni tak tahu apa satu. Sebab apa? Sebab nyayuk. Ini banyak ni ulama, antaranya ulama mengkritik kenapa Imam Al-Hakim An-Naisaburi
bila dia menulis kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Satu kitab hadis yang banyak dia cedok daripada Al-Mu'jam At-Tabarani. Walaupun Imam Al-Hakim mengatakan hadis itu sahih di sisi dia, tapi berlaku kesilapan dalam mentasihkan sesuatu hadis. Walaupun dia kata hadis itu dia ikhraj, dia keluarkan dengan syarat yang digunakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dia kata Al-Mustadrak lil Hakim ni ala Sahihain dengan syarat-syarat yang ketat lah. Tapi berlaku kesilapan. Pengkaji-pengkaji seperti Al-Imam Al-Zahabi, kurun yang terkemudian, mengatakan puncanya kerana Al-Hakim semasa dia menulis kitab tu umur dia tu wada'ah. Faktor usia. Jadi kita kena faham kaedah, bila kita sampai satu tahap umur, belum tentu sesuatu yang pernah kita tahu itu, kita tahu kadang-kadang tak ingat, lupa. Imam Ali Huzaifi di Madinah, umur dah lebih 80 tahun. Ada tempat-tempat ayat tiba-tiba terlupa sebab faktor umur. Bukan kata hafalan dia lemah tak. Tapi bila sampai satu tahap kadang ayat kita ingat dah tu, tukar dengan ayat lain. Kadang-kadang terlupa. Biasa, itu perkara biasa berlaku. Sebab kita manusia memang ada kelemahan. Sebab tu dalam bab ilmu, jika Allah Ta'ala kendaki untuk cabut, dia boleh cabut, tapi biasa Allah Ta'ala cabut ilmu dengan cara biqabdil ulama. Itu disebut oleh Nabi dalam hadis yang sahih daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, inna Allah la yakbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minal ulama walakin yantazi'ul ilm. Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu dengan mencabut daripada ulama. Maksud cabut tu menyebabkan ulama tu jadi lupa. Hak lupa tu jarang berlaku sebenarnya. Contoh saya sebut tadi, itu kes yang jarang berlaku. Tapi biasanya ilmu tu dicabut dengan dimatikan alim ulama. Bila alim ulama mati, ilmu pun hilang. Hatta la la yabqa aliman, sehingga tidak ada lagi tertinggal orang-orang yang alim. Lalu ittakhadhan nasur ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu manusia pun menjadikan ketua-ketua mereka, pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang juhal, yang jahil. Yang jahil, yang tidak ada ilmu tentang agama. Lalu dia ditanya, lalu dia menjawab dengan soalan yang salah, dengan jawapan yang salah, maka dia menjadi sesak dan dia menyesatkan orang lain. Ini bahaya kalau kita bertanya seseorang yang dia tak tahu, tapi dia cuba jawab seolah-olah dia tahu. Jadi kalau benda kita tak tahu, kita kena kata tak tahu. Masyhur di kalangan ulama-ulama salah, dia kata man alima falyakul bima alim. Sesiapa yang tahu, hendaklah dia berkata dengan apa yang dia tahu. Sekat tu je. Kalau dia tahu tiga kau jangan lebih daripada tu. Wa man lam ya'lam, sesiapa yang tidak tahu, maka hendaklah dia kata Allahu a'lam. Allah Ta'ala lebih tahu. Sebab mengatakan Allahu a'lam tu dianggap separuh daripada ilmu. Kita ni kalau biasa orang panggil Tok Guru, Ustaz, Tuan Syekh, tak boleh jawab soalan kita, berasa malu lalu dah. Rasa malu mata. Tak okay, soalan ni Ustaz tahu, Ustaz kau sahu. Soal sahu tu cerita lain, tapi mungkin ada soalan-soalan yang Ustaz tak boleh jawab. Maka dia kena ambil sifat tawaduk, dia kata dia tak tahu. Imam Malik sendiri pernah rombongan haji daripada wilayah mana? Wilayah sebelah barat Afrika mari, musim haji. Banyak tanya soalan. Sampai 40 soalan. Hanya 4 soalan sahaja Imam Malik boleh jawab. Dia kata, hak lain aku tak tahu. Jadi dia bersifat jujur dengan ilmu. Bila tak tahu, dia kata tak tahu. Dia tidak akan mengatakan perkara yang dia tak tahu seolah-olah dia tahu. Kerana Allah Ta'ala telah berpesan dalam Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Janganlah kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentang. Kalau kita tak tahu, jangan pandai-pandai kita buat kita tahu. Sebab di akhirat nanti pendengaran, penglihatan, hati kita akan dipersoalkan, ditanya. Jadi lebih baik kita kata kita tak tahu. Lebih-lebih lagi ilmu yang berkenaan dengan Quran, ilmu yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah dan zat Allah. Kalau kita tak tahu, jangan kita kata kita. Sebab para ulama salaf yang tawaduk,
apabila mereka masuk dalam bab ilmu yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah, mereka mengambil pendekatan iaitu serahkan kepada Allah apa yang mereka tak tahu. Tak perlu nak fikir lebih. Yang pentingnya beriman dengan apa yang Allah Ta'ala beritahu. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Orang-orang yang betul-betul mendalam ilmu, mereka akan kata amanna bihi, kami beriman dengannya, sebab semua ayat tadi kullum min indi rabbina, semuanya daripada Tuhan kami. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebab itu proses belajar ni tak ada noktah dalam kehidupan kita. Dalam bab belajar dia tak ada noktah. Kita disuruh sentiasa untuk belajar. Dan biasa kita dengar disebut utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini bukan hadis ya. Bukan hadis. Tuntutlah ilmu daripada buaya sampailah ke liang lahat. Maknanya sejak daripada kita lahir, kalau kita boleh mula belajar, belajarlah. Sebab belajar tu sendiri adalah satu proses ibadat. Ada setengah orang tak faham, dia kata ngaji buat gapo kat tinggi-tinggi cukup. Kita buat amal ibadat. Ada dia kata. Dah kita ngaji dah kelas fardu ain terti dah semaya, wuduk, puasa. Dah ngaji buat gapo lagi dia kata. Ilmu ni dia suatu apa kita kata? Suatu perkara yang dia tak ada limitnya. Dia tak ada limit. Secara ukuran formal, kalau kita ngaji universiti, kita habis ijazah sarjana muda dengan lulus dapat BA, habislah ngaji 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Lepas tu sama buat master, buat PhD. Kalau dah seandainya kita ni orang yang suka belajar, nak sambung lagi, nak buat PhD bidang lain pula. Kalau bidang pengajian agama, buat PhD pertama bahagian bidang kisim tafsir. Buat pula kisim fiqh fiqh pula. Buat pula kisim bahagian hadis pula. Adakah bermakna kita telah berjaya menerok ke semua lautan ilmu? No, tidaklah. Sebenarnya tidak. Tapi proses belajar tu boleh berlaku secara berterusan. Sebab belajar tu sendiri, sebagaimana pengurus sebut di awal tadi, hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang melalui suatu jalan untuk dia mencari ilmu padanya, tak kira lah masjid ke dewan ni ke mana-mana, tapi dia telah melalui suatu jalan yang dia dapat ilmu, maka Allah Ta'ala permudahkan untuknya satu jalan ke syurga. Tak ada orang tak si syurga, semua nak syurga belaka. Maka Allah Ta'ala bagi tawaran kepada kita, penyebab yang memudahkan kita ke syurga adalah ilmu. Dan tak dinafikan kita duduk atas dunia ni kadang-kadang kita buat salah. Bukan bermakna bila orang tu alim, langsung dia tidak buat dosa. Berapa ramai orang yang buat dosa, dia tahu benda tu dosa. Orang curi sendiri, tak kira dia kata aku curi mahal, aku tak tahu. Kalau kita disekat oleh polis trafik atas satu kesalahan lalu lintas, kita kata cik hamba tak tahu sini tak boleh bawa lebih pada 60 km. Dia terima kat alasan kita. Dia kata apalah, dah demo tak tahu, kawin tak samir dah demo. Dia samir juga. Itu urusan dunia. Tapi urusan akhirat, Allah Ta'ala dengan rahmatnya yang maha luas, walaupun kita tahu benda tu dosa, kita buat juga, dia tetap memberi peluang untuk kita bertaubat, dan dia menyatakan dia sedia untuk mengampunkan dosa kita. Sebab itu para ulama tafsir menyebut berhubung dengan satu ayat. Ini saya nak kaitkan dengan bab soal tahu tak tahu tu. Bukan sekadar tahu dalam bab ilmu, tahu. Kadang-kadang kita buat dosa, bukan bermakna orang buat dosa tu tak tahu benda tu berdosa. Sebab kadang-kadang email kita ni ada naik turun pasal suruhnya. Bila kita tak jaga email kita dengan amalan kita, kadang-kadang benda yang kita tahu pun, maksudnya kita tahu benda tu salah, kita buat juga. Dalam surah An-Nisa, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-sayyi'at, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Boleh rujuk ayat 17 muka surat 80, bahawa sesungguhnya taubat yang diterima di sisi Allah bagi orang yang melakukan kejahatan bijahalah, dengan jahil. Maksud jahil ni tak tahu.
Sebab perbincangan kita tentang ilmu. Kalau orang tu buat dosa dalam keadaan jahil ni mana dia tak tahu. Kita duk faham dia buat dosa yang dia tak tahu perkara tu berdosa, kemudian dia bertaubat min qaribin dalam tempoh yang dekat, mereka itulah orang-orang yang yatubullahu alaihim, yang Allah Ta'ala terima taubat mereka. Jadi kalau kita tak baca tafsiran ulama ayat ni, kita ingat, kalau gitu taubat yang diterima di sisi Allah bagi orang yang buat dosa dalam keadaan dia asalnya tak tahu benda tu berdosa. Tapi kalau kita fikir, sebab tu ilmu ni satu lagi, dia kena pergi dengan peranan akal kita untuk kita faham ayat ni. Peranan akal. Tapi kalau tak faham juga, rujuk penjelasan oleh ulama tafsir. Sebab tu ilmu tak boleh dipisahkan dengan akal. Sebagaimana Dr. Yusuf Qadai menulis al-aqlu wal ilmu, akal dan ilmu. Sebab tempat ilmu tu dalam akal. Tidak ada taklif ilmu bagi binatang, bagi kita je. Jadi bila kita fikir dengan akal kita, kalaulah orang yang buat dosa dalam keadaan jahil diterima taubat, maknanya secara kaedah usul dipanggil secara mafhum mukhalafah ni, maknanya kalau orang tu buat dosa dalam keadaan dia tahu, bermakna Tuhan tak terima taubat dia. Berapa ramai orang yang mencuri, yang berzina, yang mengupak, dosa paling mudah, boleh puasa pengupak. Dia tahu benda tu dosa tapi dia buat. Lepas tu dia bertaubat. Kalau kita faham secara literal ayat ni, kita kata Tuhan tak terima taubat dia. Sebab dia buat dosa tu dia tahu dah. Dok, bukan gitu sebenarnya. Bila kita rujuk tafsir, maksud jahil di sini bukan tak tahu benda tu dosa. Jahil itu maksudnya tidak tahu akibat daripada dosa. Maka setiap kullu murtakibin lidzunub, setiap yang buat dosa, fahuwa jahilun bihi, dianggap jahil dengan dosa, dengan akibat dosa. Jadi ayat ni sebenarnya merujuk pada setiap yang buat dosa, bila dia bertaubat, taubat dia diterima. Sama ada dia tahu benda dia buat tu salah atau tak salah, tetap diterima. Sebab maksud jahil di sini tak tahu ni, bukan tak tahu benda tu dosa, tak tahu akibat daripada dosa. Jadi kita nak faham ayat ni, bila kita lihat penjelasan ulama tafsir, barulah kita tahu kedudukan sebenar. Jadi kalau kita tak ngaji, memang tak tahulah kedudukan sebenar, kita tidak akan ketahui. Baik, kita sambung apa yang disebut oleh Dr. Abdul Fattah dalam tulisan dia. Ada beberapa ayat yang berbeza kedudukan dari sudut dia kata dari sudut Dhabtul qawaid al-ilmiyah, perlu dibuat ketetapan kaedah ilmu. Suatu ketetapan, dia buat contoh, dia kata bila kita melihat kebanyakan daripada ayat-ayat Quran yang dijelaskan oleh para ilmuwan, ada sebahagiannya disampaikan tidak dengan istiqra' kulli atau ihsa' atau isti'ma' syamil, tidak dengan kajian yang menyeluruh, ataupun dengan ihsa' ni dengan dibuat analisa, analisa dan juga penguasaan yang menyeluruh. Contohnya perkataan ar-riyah dengan ar-rih, angin, maksudnya angin. Satu riwayat daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu, kata Ubay ini sahabat Nabi, kullu syai'in fil Quran min ar-riyah fahiya rahmah wa kullu syai'in fihi min ar-rih fahuwa al-'adab. Kalau Quran sebut dalam ayat Quran tu sebut ar-riyah, angin. Ini kalau kita pergi tafsir maudhu'i tadi, baru dia punya basic dia. Tafsir baru kalau kita bincang tajuk tentang angin dalam Quran, angin, perkataan angin. Kadang-kadang angin tu disebut dalam bentuk riyah, dalam bentuk jamak, dalam bentuk apa dia? Plural. Kadang-kadang mai dalam bentuk rih, dalam bentuk mufrad, dalam bentuk singular. Jadi rupanya ada perbezaan dari segi kajian ilmu secara tafsir maudhu'i. Itu Ubay bin Ka'ab kata, kalau ayat Quran tu sebut ar-riyah dalam bentuk plural, maka dengan maksud rahmat, angin tu membawa rahmat.
Tapi kalau dia mari dalam bentuk yang singular, dalam bentuk mufrad, rih, maka dia mari dalam bentuk azab. Tetapi terkeluar daripada kaedah ini apabila dirujuk kepada ayat 22 dalam surah Yunus, apabila Allah Ta'ala menceritakan tentang kapal yang berlayar di laut, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibah. Dialah Allah yang telah memperjalankan kamu di daratan dan di lautan, dan sehingga apabila kamu berada di atas kapal berlayar di laut, lalu kapal pun geraklah. Gerak zaman dulu kapal ni tak ada enjin. Dulu kapal zaman dulu dia gerak dengan menggunakan kapal layar dah. Layar. Jadi bergantung kepada tiupan angin. Jadi angin itu pun bertiup. Birihin taibah, dengan angin yang baik. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut dengan lafaz yang mufrad. Dia tak sebut biriyahin taibah. Birihin taibah. Rih, perkataan rih ni dipanggil mu'annath majazi. Sebab tu angin bila bertiup, dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata bila angin bertiup, la tasubur rih. Nabi kata jangan kamu mencela angin. Jangan marah kepada angin. Sebab angin itu bertiup dengan perintah daripada Allah. Bila angin bertiup, maka mintalah kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma ursilat fiha. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma ursilat fiha. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan kebaikan angin yang bertiup dan kebaikan yang dibawa olehnya. Aku berlindung daripada keburukan angin ini dan keburukan yang dibawa olehnya. Angin ni kalau mari slow-slow tak apa lagi. Kita panggil angin sepoi-sepoi bahasa. Sedap berangin. Tapi kalau mari kuat, ya, hari mula-mula puasa itu di Jitra Tedah. Ni berita tu. Peniaga tu rugi 30,000, angin yang kuat. Kalau orang tu nak marah, dia kata, dia marah kepada angin. Tu halih Nabi kata la tasubur rih. Kita kali jumpa kain, tak ingat nak kepik, kain kita pun jatuh. Masa angin slow, sedap angin sepoi-sepoi bahasa. Kita nak marah, kita kata ni, angin tak kerti bahasa. Tadi sepoi-sepoi bahasa ni, angin tak kerti bahasa. Kalau kita kata tak kerti bahasa dengan maksud as-sab, as-syatam, cela, maki, salah tu, kita kena istighfar tu, astagfirullah. Sebab kita telah marah pada satu makhluk yang dia tidak akan sampai kecuali Allah Ta'ala yang hantar dia. Allahul ladzi yursilur riyah. Allah Ta'ala dia yang menghantar angin. Jadi kalau dalam Quran sebut ar-riyah dengan jamak, merujuk kepada angin yang membawa rahmat dan kebaikan. Tapi kalau angin itu disebut dengan rih, kebiasaannya dengan maksud azab. Tapi kalau kita baca terjemahan, serupa aja dia kata angin. Angin-angin. Tapi dari sudut bahasa, bila kita belajar tafsir maudhu'i, ada rahsia kenapa Allah Ta'ala sebut dalam bentuk jamak, ini dalam bentuk mufrad. Tak serupa. Itu dia kena pergi bidang tadabbur pula lah. Sebab tu apa dalam ayat kadang-kadang Allah Ta'ala sebut takdim takhir itu tak serupa. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu basirun bima ta'malun. Maknanya serupa ya. Cuma takdim dan takhir, mana hak dia, mana hak dahulu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu khabirun bima ta'malun. Wa kana Allahu sami'an basira. Wa kana Allahu sami'an alima. Inna Allaha sami'un alim. Ayat lain, Inna Allaha sami'un basir. Jadi, kenapa dalam setengah ayat tu berbeza? Allah Ta'ala gabungkan sifat dia maha mendengar, lepas tu maha mengetahui. Dalam ayat lain, dia maha mendengar dan maha melihat. Apa tak serupa? Kena tengok, apa jalan cerita dalam ayat sebelum dan selepasnya. Itu dia ada kaitan pula tu. Jadi, tidak setakat kita baca untuk tahu terjemahan, kena faham siaqul ayat, apa yang dahulu, apa yang kena buat kemudian. Apa yang disebut fil ayah allati qablaha wa ma dhukirat fil ayah allati ba'daha. Ayat selepas dia, sebelum itu apa dia ada kaitan. Jadi kita tidak orang kata tidak boleh dengan sikap yang kita kata terbolah untuk kita memahami ayat-ayat Allah supaya difahami ia dalam kedudukan yang tepat. Kemudian
Kita ambil beberapa persoalan yang ada kaitan dengan tafsir maudhu tadi, bab angin. Kemudian dalam hal yang berkenaan dengan perkataan syukur, ini ada disebut dalam risalah Dr. Abdul Fattah, juga disebut oleh Dr. Qadawi dalam buku dia ni. Bila kita berbicara tentang sifat syukur, syukur ni lebih merujuk kepada majoriti atau minoriti. Sifat syukur adalah sifat yang ijabiyah, sifat yang positif, tidak sifat salbiyah, negatif. Sesuatu yang positif bila disebut dalam Quran, dia merujuk pada yang minoriti. Qalilan ma tashkurun, sikit saja yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit saja di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sifat-sifat yang baik bila nisbahkan kepada manusia tak ramai, sikit. Jadi kita kena faham. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan umat yang dahulu, sikit kau ramai kita ni. Sikit ya. Berapa bilion umat Islam sedunia ni? 2.1 ni. 2.1 berbanding ramai lagi manusia lain di dunia. Walaupun umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak ada ni lah dengan kira 2.1 bilion. Ada lagi hak sebelum ni, hak kurang sebelum ni. Hak zaman tabi'in kurang ke-5 kena kita ni dah kurang ke 15 Hijriah dah 1444. Tapi bila dibandingkan dengan umat terdahulu, zaman dulu pada zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, ramai. Sikit ya kita ni. Itu ni sebab tu dari surah Waqiah Allah Taala sebut Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ramai di kalangan umat terdahulu, tetapi sedikit di kalangan umat terkemudian. Sullatun minal awwalin, ramai sebab mereka tu dah tempohnya lebih lama. Daripada zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Muhammad tu berapa ribu tahun. Kalau kita nak kira atas kita tahun 2023 lah ni, kita kata 2023 Masihi. Salah tu sebenarnya. Salah. Orang Arab marah kalau sebut Masihi. Dia kata miladi. Sebab orang Arab kalau sebut Masihi merujuk pada Kristian. Kalau pergi Mesir, kita naik kereta sewa. Kita pun sebab Mesir ni campur orang Islam apa, ada orang Kristian pun ada. Kalau nampak pelik, kalau dia kata dia ni Masihi, mana dia Kristian. Dia tak kata Nasrani, Masihi. Masihi itu merujuk pada tahun kelahiran Nabi Isa. Jadi hak betulnya kena sebut miladi. Bahasa Arab sebut tahun 2023 sana alfain thalatha wa ishrina miladi. Tapi kita biasa sebut Masihi ikut kita lah. Tapi hak betulnya miladi. Baik. Kita tahun 2023 miladi merujuk pada tahun kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa ni Nabi dari kalangan Bani Israel yang terakhir. Sebab Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Maknanya barulah. 23 tu baru. Sebenarnya sebelum Nabi Isa tu ramai lagi orang lain. Nabi Yahya, Zakaria, Musa, Isa, hak sebelum tu lagi. Jadi bila kita baca ayat Quran sebut sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, betul lah fakta. Kita rasa kita ni ramai nisbah kepada kita. Tapi sebenarnya bila dinisbahkan kepada umat terdahulu, sikit. Itu yang kita nak faham dari segi sikit banyak. Tapi bila sebut sikit, secara aglabiyah merujuk pada sifat yang positif. Tapi bila sebut majoriti banyak, dia merujuk pada sifat yang negatif. Antaranya kita rujuk ayat dalam surah Al-An'am, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Ayat 111 surah Al-An'am di awal juzuk yang ke-8. Kalaulah kami menurunkan kepada mereka malaikat dan orang-orang mati boleh berkata-kata di depan orang kafir ni, bahkan kami himpunkan orang mati tu sehingga orang kafir kelih hidup depan mata dia, tak berimeh juga, makanu liyu'minu illa an yasha Allah, kecuali kalau Allah Ta'ala kenaki mereka ni beriman. Ayat ni nak beritahu,
kerah kepalanya orang kafir ni tu malaikat pun tak sirimai juga. Kalau ditakdirkan orang mati hidup kelik, royak gini-gini kebenaran agama ni, tak sirimai juga. Apa jadi gitu tu? Walakinna aktsarahum, akan tetapi kebanyakan mereka ni, hak majoriti, hak banyaknya, ia jahil. Jahil ni tak erti, tak ada ilmu. Kembali pada persoalan kita, tafsir maudhu'i ilmu. Jadi bila sebut tak tahu jahil ni, merujuk kepada yang majoriti. Jadi kita nak duk golongi hak tak tahu ke hak tahu. Itu pilihan di tangan kita. Tetapi sudah menjadi sunnatullah, satu masa dunia ini akan dipenuhi dengan kejahilan. Apabila orang-orang yang alim mati, orang-orang yang soleh mati, bila dunia ini hampir dengan kiamat, yang tinggal hanyalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, berlakulah kiamat. Itu adalah sunnatullah. Bahawasanya kiamat ni berlaku ketika tidak ada lagi orang-orang yang alim. Itulah yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Sesiapa yang belajar dalam kitab Sahih Bukhari, dalam Kitabul Ilmi itu, min asyratis sa'ah, di antara tanda kiamat, Nabi kata apa dia? Qillatul ilmi, ilmu semakin kurang. Wa kasratul jahli, kejahilan itu semakin banyak. Apa dia lagi? Wa kasratuz zina, banyaknya berlaku perbuatan zina. Jadi banyaknya kejahatan itu berlaku sebab ia adalah sunnatullah, sebagai isyarat dunia ni semakin dekat dengan kiamat. Salah satunya qillatul ilm. Ada seorang alim di Syria nama Syekh Zainuddin Al-Itr. Rakan-rakan kita yang belajar di Syria pernah berguru dengannya. Syekh Nuruddin Al-Itr menyebut, dia kata, antum talabatul ilm, kamu orang-orang ngaji ni menjadi penyebab kepada Allah Ta'ala mentakhirkan berlakunya kiamat. Sebab kiamat tu tak akan berlaku selagi ada orang yang belajar, orang yang alim, orang yang soleh. Kiamat ini berlaku ketika semuanya sudah mati, kecuali yang tinggal hanyalah orang-orang yang jahat dan kafir, yang nak sebut nama Allah pun tak erti dah. Itu bila kiamat tu kita tak tahulah. Tapi sebenarnya kalau kita belajar dalam kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, sebenarnya sebahagian besar tanda-tanda kecil kiamat, al-alamat as-sughra, dah berlaku. Itu sebenarnya tanda-tanda itu menjadi sebahagian ilmu yang kita boleh jadikan sebagai satu kayu pengukur sungguh atau tidak untuk kita perbaiki diri kita. Itu ialah. Sebab kadang-kadang kita ni hidup ni banyak terfitnah dengan kehidupan semasa. Hamba rasa tidak orang lain, hamba sendirilah. Kadang-kadang kali-kali baca Quran, tek masuk mesej, tinggal sementara. Saya nak mai hasut, tengok tak ada mesej penting. Terganggu bacaan Quran kita. Kalau kita boleh off sementara telefon, tak jauh, kita rasa lebih tenang. Tapi tak boleh, saya mari juga. Lama dah tak buka telefon kita, tak ada mesej kamu. Memang fitnah sungguh. Fitnah ni mana ujian. Fitnah mana ibtila. Tapi kalau tak ada telefon, payah juga. Sebab dah jadi satu keperluan dalam hidup kita dah. Satu kemestian dah. Mula-mula tu telefon ni 20 tahun lepas, jari-jari je orang pakai. Telefon Nokia, ingat Nokia, mula tahun 90 dulu. Tek. Lalu ni semua pakai telefon ada internet, ada WhatsApp, dah jadi satu keperluan. Tapi kalau salah guna, salah kita lah. Telefon tu salah kita, salah guna. Salah guna tu dipanggil fitnah. Baik. Jadi hak sikit positif, hak banyak negatif. Jadi kalau kita nak menjadi orang yang termasuk di kalangan yang sedikit, boleh. Contohnya kita berdoa sebagaimana doa Nabi Sulaiman. Rabbi adkhilni, apa dia? Allahumma adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ayat 19 surah An-Naml. Ambil daripada Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Kita memohon kepada Allah dalam doa ni, masukkanlah aku dengan sebab rahmatmu dalam kalangan hamba-hambamu yang soleh. Orang soleh ni tak ramai. Jangan peliklah bulan puasa ni kalau kita terawih.
keping lah secara mana kata makmum kalau nak boleh pahala qiyam kena sudah dengan tu imam. Keadaannya gitu. Dah kalau kita ngaji kita tahulah kan. Dalam hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari disebut dalam Sunan Nasa'i dan lain-lain, Nabi bersabda innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Sesiapa yang salat tarawih sekali dengan imam sehinggalah selesai. Dan kaedahnya tarawih ni kalau dalam mazhab Syafi'i dia sudah dengan witir lalu. Jadi hak bahasa berapa orang tak reti tu lepas habis tarawih dia pun tubik apa nak witir mana kare. Nak buat di rumah. Ini payah jadi beramal tanpa ilmu ni. Gajing beramal tapi tak sengaji. Dia buat cara dia. Nabi kata kalau sudah sekali untuk imam, kutibalahu ditulis baginya pahala qiyamul lailatin, membangunkan ibadat sepanjang malam. Memang kita tak gerak. Kita tak gerak sama kita ni tak larat kita kalau nak beribadat sepanjang malam daripada start Isya, tarawih sampai rapat pagi subuh. Rebah kita generasi kita tak terjadah nak jawabnya. Tapi sampai Nabi pernah, Abu Dzar beritahu kami dan para sahabat mengadu kepada Nabi sebab bila 10 malam terakhir, ini sebenarnya kita lagi tajuk dah sikit sebab nak kait dengan bulan puasa kan. Sekali ni ya mau minggu depan kali ikut jadual tu Sahih Bukhari. Amo tak fikir mari sini hari ni secara bila terjeng sungguh. Baik kita sebab sebelum kita berhenti amo pun nak pergi line ni. Kita ambil 5 minit lagi. Sebab kalau kita melihat kepada apa yang disebut oleh Abu Dzar, dia kata Nabi keluar malam 21. Ialah start daripada diwajibkan puasa, ada malam-malam tertentu yang Nabi keluar malam 21 masjid semaya Jumaat. Semaya Jumaat pula semaya tarawih. Lepas tu malam ke-22 Nabi tak tubik semaya di rumah. Malam 23 Nabi keluar semaya masjid. Malam 23 ni lama lagi daripada malam 21. Lama tu panjang lagi tarawih. Malam 24 Nabi tak keluar. Malam 25 Nabi keluar pula. Boleh rujuk dalam Sunan Nasa'i. Malam 27 Nabi tarawih rapat hampir sahur. Sebab tu kalau ada pihak bahar dia kata tarawih ni tarawih, tahajud. Sebenarnya hak tu law je. Sesiapa yang belajar adalah kitab Al-Marwazi, Imam Nasir Al-Marwazi dalam kitab Qiyamul Lail, perbincangan tentang solat malam. Antara tarawih dengan tahajud tak ada bezanya, cuma tahajud biasa boleh lain Nabi buat lepas bangun tidur. Cuma tarawih ni hak semaya tahajud itu dia buat sebelum tidur. Disebut dengan solat qiyam. Istilah tarawih ni baru je. Kalau zaman Imam Bukhari dalam kitab Sahih dia disebut kitab tarawih merujuk kepada penggunaan istilah tu zaman dia. Jadi kalau kita niat semaya tarawih pun yalah juga, solat qiyam pun ya juga. Sebab tujuannya adalah solat untuk menghidupkan malam Ramadan dengan semaya sunat tu ya. Tapi yang menariknya bila dalam riwayat itu Abu Dzar kata Nabi semaya qiyam start daripada Isya sampai apa sahur. Itulah dia mengadu, dia kata ya Rasulullah, tak boleh ke kurang sikit? Maknanya biar kami ni boleh buat sendiri hak lebih tu. Nabi seolah-olah tidak memberi kelonggaran. Dia kata innahu man qama ma'al imam hatta yansarif. Kalau mu boleh duduk sekali dengan tu imam sampai habis witir, habis semua sekali, maka kamu dapat pahala seperti membangunkan sepanjang malam. Ni banyak kempen-kempen ni diberitahu oleh para asatizah kita hingga kalau Dr. Abu Anas, Dr. Abdul Basit pun buat poster khusus dalam masalah ni, nak kempen biar kita sudah sekali dengan tu imam tarawih dan witir. Tapi kalau masjid hak biasa buat 20 tu berarti buat 8 ke hak lain genggih tu biar habis dah. Lepas tu kalau kena ke akhir-akhir Ramadan 10 malam terakhir kau genggih, kau tak ada. Atau nak ayat tu hak positifnya dia lebih pada sikit, hak negatifnya lebih pada banyak. Dia sebab beza dia bila akhir-akhir Ramadan ni hak masjid tu kau kurang sebab hak ramainya masuk kepada
Mall, KB Mall, Aeon Mall, dia gambar itu pula. Gambar juga tapi gambar situ pula. Jadi menarik sebenarnya belajar Quran ni, suatu ilmu yang dia tidak ada noktahnya. Semakin kita belajar, kita semakin excited, nak tahu lagi. Sebab tu kalau kita jenis orang suka baca, kadang-kadang letih. Sebab bila kita baca, rasa nak tahu lagi. Sebab anak-anak kita kalau dia baca buku cerita, novel, siapa panggil tak saya makan nasi. Sebab apa? Nak pun habis juga buku cerita tu. Rasa tidak, anak kita sendiri pun, sama-sama sekolah dulu, kalau baca buku cerita, nak pun habis juga. Kalau boleh, biar pun habis juga hari tu. Sebab apa? Sebab nak tahu jalan cerita berikutnya. Kalau dah kita belajar Quran, setahun tu hebat kita. No. Tapi tak ada arus. Sebab kita ngaji Quran, kita baca dan kita tak faham. Dia tak mari rasa nak tahu lebih lagi tu. Jangan anak lain boleh puasa ni. Nak tahu lebih banyak lagi. Ni ayat ni gapo dia. Bila ada sifat keterujaan kita untuk mengetahui lebih-lebih, itulah yang Allah Ta'ala sebut kepada Nabi, apa dia? Dalam surah Taha. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Maha tinggi Allah, dialah Raja yang sebenarnya, yang benar-benar berkuasa. Janganlah engkau ya Muhammad terburu-buru untuk baca Quran sebelum Jibril selesai mewahyukan kepadamu. Nabi ni kadang-kadang bila Jibril baca ayat panjang, dia ikut lalu. Takut terlupa, tak ingat. Maka Allah Ta'ala pesan, wala ta'jal bil Quran. Jangan kamu berlorak nak baca Quran sebelum selesai wahyu itu dibacakan oleh Jibril. Tapi jangan lupa untuk berdoa, Rabbi zidni ilmat. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepada aku. Dia tak ada pula doa, Rabbi zidni malan. Ya Allah, tambahkanlah harta kepada aku. Walaupun tak salah kalau kita minta harta banyak. Tapi dalam bab harta kita minta supaya Allah Ta'ala beri berkat. Tapi dalam bab ilmu kita diminta berdoa supaya diberi tambahan. Sebab itu kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, tidak ada satu perkara yang Allah Ta'ala minta Nabi tambah kecuali tambah ilmu. Rabbi zidni ilma, tambah ilmu. Sama ada kita ni umur 40, 50, 60, belajar tetap belajar. Saya sangat teruja bila ada sebahagian yang kita kenal rakan-rakan kita, bila dah melepasi umur persaraan, dulu dia kerja dengan kerajaan, dia suami dia dan dia apa sebagainya, sama-sama belajar daurah tafsir. Dah ni banyak kan daurah tafsir. Hak banyaknya hak di yang Maulana Hadi dah. Maulana Hadi di Jertih Terengganu. Jadi kalau kita masih kerja ni payahlah komitmen, sebab start daripada sebelum Ustaz Maulana Hadi buat daurah tafsir daripada Sya'ban lagi, bila Sya'ban sampai rapat akhir Ramadan. Maknanya kena duduk situ, tumah situ. Tapi bagi orang yang ada pengalaman itu, dia rasa suka. Sebab dia boleh belajar dan banyak mencari ilmu-ilmu Quran. Kalau kita hadut setempat ni, kalau kita ada kesempatan, kita boleh ikut daurah tafsir pun ada di Madinah Ramadan dekat dengan stadium. Kita pun ada juga dengan beberapa orang asatizah kita yang mengisi slot-slot tertentu untuk sepanjang Ramadan. Tapi yang pentingnya, keinginan untuk terus belajar dan meneroka ilmu Quran ni mesti ada. Keinginan itu kena ada. Itu yang kita kena sentiasa ingatkan kepada diri kita dan juga kepada sesiapa yang kita sayangi. Setakat tu lah kita boleh royaknya. Kita nak paksa tu list sebab benda ni, dia ilmu ni bukan sebab makan ayam KFC. Dia kalau benda tu bawang sedap, membuka selera, nak selalu. Tapi belajar ni kalau tak jejak molek, dia tak sih masuk je majlis ilmu tu berasa nak pergi alah lain, ngatuk nguak lalu. Tapi cuba duk cokoh depan TV, tengok cerita. Hak ngatuk celak-celak molek mata. Sebab apa? Sebab kita sendirilah.
Ada setengah tu dia kata tak minat kuliah ustaz ni tak pandai buat lawak jenaka. Ada setengah-setengah ustaz tu dia pandai buat lawak, itu kelebihan dia lah. Tapi pada pandangan saya tak molek sebenarnya lebih-lebih. Dalam majlis ilmu dia lebih kepada serius. Sebab pendekatan sunnah Nabi, bila Nabi menyampaikan ilmu, Nabi sungguh-sungguh. Nabi sungguh-sungguh, kecuali dalam urusan kehidupan biasa ada, kadang Nabi gurau selora tak ada juga. Tapi kalau start daripada mengajar sampai habis, so ajar awak mau tak suka satu masjid, satu dewan. Itu bukan suatu pendekatan yang terbaik pada pandangan saya. Sebab Quran sendiri sebut innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazl. Quran itu adalah kata-kata yang memisahkan antara benar dengan yang salah, dan dia bukan untuk bil hazli bil la'ib, bukan untuk main-main. Jadi kalau benda tu kita boleh sampaikan dengan bil jiddi, dengan serius, tiba-tiba kita jawab dengan main-main, mana buat selora dulu untuk orang suka, tak ada. Menyalahi manhaj Quran. Quran kata wa ma huwa bil hazl. Jadi bila Quran kata gitu, kena ikut manhaj tu. Nak selora, nak gurau boleh, jangan lebih-lebih. Rasa jangan lebih-lebih. Hak semulanya di luar majlis ilmu. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Dah cukup dah masa kita dekat 10.30 ni. Apa yang baik daripada Allah, saya tidak sempat kalau ada soal apa untuk buka, sebab saya kena ke tempat lain pula untuk sesi berikutnya bersama dengan seminar Quran. Bahagian kita, tapi itu tak ada giliran saya untuk baca depan dia dengan Syekh Ahmad Isa Ma'sarawi. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.